弟兄姐妹们平安，感谢主，今天早上我们可以通过网络一起来敬拜赞美主。在还没有开始聚会之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你，从2021年岁首到年终，无论遇到顺境和逆境，主啊，你都带领我们平安的度过。我们感谢你。今天早上我们再有机会一起来敬拜赞美你，求主你祝福今天的聚会。我们将这聚会从头到末了交在主你的大能手中，使到每一个弟兄姐妹们，无论是唱诗，无论是在听道中，都有所得着，并得着祝福。感谢你主耶稣，祷告奉主圣名求的，阿们。我们来开始唱第一首诗，我们要回应神的大爱，一整年他带领我们，爱我们度过。第17首，一切歌颂赞美，我们大家一起唱。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂与赞美，我们高声呼唤，高举耶稣之名，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya。接下来我们唱第2首，我今天为你祝福。耶和华必天天的看顾你。第27首，你在家在外，你出你入，耶和华必保护你。我今天为你祝福，耶和华必天天看顾你。你在家在外，你出你入，耶和华一路保护。你当出其空寂的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。Setiap hari ku diberkati, Tuhan Yesus dan pelihara. Di mana saja ku berada, Tuhan Yesus selalu menjaga.
看一处的经文，取自耶利米哀歌第3章22到23节。我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨这都是新的，你的诚实极其广大。阿们。接下来是正道的时间。今天在我们中间正道的是杜牧师，传翻的是杜师母。在还没有进入正道之前，我们再唱一首诗，你的话第90首。我要将你的话藏在心里，免得我得罪你。请杜牧师正道。Halo, Shalom, Susu Ai dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. 叔叔阿姨、弟兄姐妹们平安。 Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dalam persekutuan KUI secara online. 我们很高兴今天能够在线上举行这个家庭团契。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们还没有思想神的话语之前，我们先祷告。 Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini, hari terakhir di tahun 2021. Kami masih bisa bersekutu melalui jaringan online dalam persekutuan KUI. Berkatilah perenungan firman-Mu, berkati kedua hamba-Mu, berkati juga setiap saudara-saudara kami dari tempat masing-masing yang mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan kita didasari dari Mazmur 136. 我们今天要思想的信息取自诗篇136篇。
Saya tidak membacakan seluruh ayat ini, ada 26 ayat. 我没有全部的读出来， Namun saudara-saudara masih bisa membaca ulang nanti setelah persekutuan ini selesai. 团契之后，弟兄姐妹们可以各自的去阅读。 Saya akan membacakan ayat pertama dan ayat terakhir saja. 我只读第一节和最后一节。 Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26节，你们要称谢天上的神，因他的慈爱永远长存。 Nah, kalau kita membaca Mazmur 136 ini secara keseluruhan, 如果我们读诗篇136篇整篇的话， ada sesuatu yang menarik di sana. 我们可以从这一篇里面，有一件事是吸引我们的， Yaitu ada anak kalimat yang selalu diulang-ulang. 就是呢有一句话不断的重复， Kalimat apa itu? 那是什么句子呢？ Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 那就是他的慈爱永远长存。 Dan ini juga yang menjadi perenungan kita dalam rangka ibadah akhir tahun 2021 ini. 就是这一节成为我们这个年终的时候所要思想的一个主题。 Bagi tradisi orang Yahudi, Mazmur itu adalah bagian yang sering didaraskan atau dinyanyikan. 对于犹太人来说，这个诗篇就是一个称颂的一个诗篇，他们 Jadi 用唱出 bukan 来 hanya 的， dibaca secara monoton begitu, 他们不只是读而已， tapi bisa dilakukan secara nyanyian atau disebut didaraskan. 但是呢，他们是用唱的方式。 Nah, Mazmur ini juga dikenal sebagai Mazmur ucapan syukur. 诗篇也是被称为是一个颂赞的、感恩的一个诗篇。 Maka dalam ayat yang pertama tadi, pertama-tama kalimat yang mendahului acara ini, bersyukurlah kepada Tuhan. 所以在开头的时候，第一节说：“你们要称谢耶和华。” Kenapa harus bersyukur? 为什么我们要感谢呢？ Dijawab di kalimat berikutnya. Sebab Tuhan itu baik. 那么接下去的下半节说：“因他本为善。” Biasanya dalam rangka ibadah atau sebuah acara persekutuan begitu, 如果在一个团契里面， ada yang memimpin sebagai liturgos, 有主理的人， kemudian umat itu memberikan respon atas apa yang diucapkan oleh si pemimpin ibadah itu. 然后会众呢就有一个反应，就是主理跟那个主理的人互相对应。 Biasanya kalimat awal diucapkan oleh sang pemimpin yaitu imam. 开头的话是由那个祭司来说， Kemudian oleh umat atau jemaah yang hadir, mereka merespon bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 那么会众呢，他们就会说，因他的慈爱永远长存。 Nah, saudara, Mazmur 136 ini total ada 26 ayat. 诗篇136篇共有26节。 Namun secara garis besar kita bisa bagi dalam 4 bagian. 我们可以大体上可以把它分成4个部分。
Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di situ menekankan tentang keagungan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. 从第1到第3节就是要强调神的伟大。 Dia yang maha kuasa, dia yang berdaulat atas seluruh kehidupan ini. 神的伟大，神的全能，他是掌管宇宙万物的主宰。 Tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan atau Allah satu-satunya yang berdaulat. 没有其他的，只有耶和华上帝是主宰一切的。 Kemudian di ayat berikutnya mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, 然后第4节到第9节， di situ menekankan tentang apa yang dilakukan oleh Allah dalam konteks penciptaan atas alam semesta ini. 那边诉说上帝所做的，就是他所创造的宇宙万物， Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. 他从没有的变成有的。 Dan itu berbicara sebagaimana yang biasa kita baca di dalam Kejadian pasal pertama. 那就是我们通常在创世纪第1章的时候所读到的。 Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu agak panjang, yaitu mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-23. 第3段就比较长一点，从第10节到23节。 Apa yang ditegaskan di sana? 那么在这个部分强调的是什么 Di 呢？ situ menekankan tentang perjalanan pimpinan Tuhan terhadap umat Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. 这里所强调的就是神如何带领以色列民从埃及到应许之地。 Allah yang membebaskan umat pilihannya dari tempat perbudakan untuk menjadi bangsa yang merdeka. 神带领他们从被掳之地呢到应许之地。 Banyak perkara-perkara ajaib dinyatakan oleh Tuhan sendiri melalui hambanya Musa. 神借着他的仆人摩西行了很多奇事大能。 Kemudian melewati padang gurun selama waktu 40 tahun. 然后他们要经过那个旷野的道路，大约有40年的时 Sampai 间。 kemudian melalui kepemimpinan Yosua, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah yang dijanjikan itu. 后来呢，摩西的继承人就是约书亚，他就带领他们经过约旦河，然后去到应许之地。 Dan itu bicara mengenai sejarah masa lampau. 那就提到以前的历史， Dan itu juga adalah merupakan fakta bagaimana Allah memimpin umat miliknya. 但是也是一个事实，神如何带领他的选民。 Kemudian ayat yang bagian akhir yang keempat itu ayat yang ke-24 sampai dengan 26. 然后最后一段就是24节到26节。 Kalau sebelumnya menyangkut umat Israel, maka sekarang secara praktis ditujukan dengan sebutan kata kita. 刚才所提到的都是以前的，现在呢就是提到我们。 Kata kita itu adalah menyangkut seluruh umat ciptaan Tuhan, seluruh umat pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya hari ini. 那提到我们的意思就是说，我们所被选召的人。 Jadi kata ganti istilah kita itu melibatkan pembaca dan pendengar, orang percaya sampai pada saat ini. 我们的意思就是，每一个相信神的人，被蒙选召的人， Bukan hanya kita hari ini, tetapi juga hari selanjutnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. 不只是现在而已，而是直到主耶稣第2次的再来。 Maka kesimpulan yang dikatakan di sana, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. 所以最后的结论就是他的慈爱永远长存。 Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
主所亲爱的弟兄姐妹们， Kita harus bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bertemu dalam sebuah persekutuan walaupun melalui jaringan online. 我们应当感谢神，我们还能够在线上一起来会面。 Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 136 ini juga relevan dan tetap berlaku dan kita aminkan sampai pada detik ini. 那么，诗篇136篇所说的呢，我们能够去 Masih bisa berlaku sampai pada detik ini. 直到现在还是我们可以应用的。 Apa yang mau dipelajari dari kisah ini, dari Mazmur ini? 然后我们从这一段呢，可以学到什么呢？ Yang pertama, yang paling utama yaitu kita ingat kasih setia Tuhan. 第一就是我们要记住神的恩典， Bahwa Dia berdaulat untuk menyertai kita, memberkati kita, memberi apa yang terbaik kepada kita. 他有权柄来赐给我们一切最好的。 Sampai kapan? 到什么时候呢？ Sampai selama-lamanya. 就是直到永远。 Sejak kita masih hidup di dalam dunia secara fisik ini, 当我们肉身还在世上活着的时 bahkan 候， sampai pada kekekalan ketika kita nanti sudah masuk ke dalam alam, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. 甚至有一天我们进到永恒的时候， Dan itulah istimewanya sebagai umat tebusan milik Tuhan. 这就是我们属于神的一种特征。 Kita baru saja melewati perayaan Natal beberapa hari yang lalu. 我们刚刚一起来庆祝圣诞， Dan kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan yang konkret itu sudah diwujudkan melalui inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. 上帝的爱接着耶稣基督的诞生， Siapa 已 yang 经显明了。 Siapa yang percaya kepadanya disebut sebagai anak-anak Allah dan kita memperoleh waris kerajaan Allah. 每位相信主的人就被称为是神的儿女，我们就继承了神的国度。 Melalui pengorbanannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, kita juga diberikan jaminan hidup yang kekal. 通过他在十字架上的牺牲，通过他的复活， Kita diberikan jaminan untuk hidup kekal bersama Tuhan. 我们就有保障，能够享受永生。 Dan hari ini tidak ada kata lain kecuali kita hanya bersyukur kepada Dia. 我们不能够说些什么的，我们只能感恩。 Hampir 2 tahun kita diliputi suasana kelam karena adanya pandemi COVID-19. 差不多快2年了，因为这个病毒的大流行， Ada beberapa saudara-saudara seiman kita, termasuk orang dekat kita, mereka dipanggil oleh Tuhan gara-gara penyakit virus ini. 有一些我们亲近的人，因为这个病毒的缘故离开了我们。 Namun juga ada beberapa yang karena faktor usia, karena faktor keterbatasan fisik, mereka juga sudah mendahului kita untuk pulang ke dalam kekekalan Tuhan. 还有一部分的弟兄姐妹，因为身体上的软弱，因为年岁的问题，他们也是离开了我们。 Dan buat kita yang masih bertahan sampai detik ini, sampai hari terakhir tahun 2021 ini, 那么我们这些能够继续留到现在，就是2021年的最后一天， kita masih bisa mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. 我们可以一起来说，他的慈爱永远长存。 Beberapa jam lagi kita segera akan memasuki lembaran baru di tahun 2022. 再过几个小时，我们就要进入新的一年，就是2022年。
ada pertanyaan perenungan buat kita. 有一个问题值得我们思考的， Apakah kita nanti masih bisa merayakan Natal dan Tahun Baru tahun depan? 我们是否在新的一年能够继续的去庆祝圣诞呢？ Apakah nanti kita masih bisa merayakan ulang tahun kita bersama anak cucu kita? 我们是否还能够与我们的家人一起来庆祝生日呢？ Tidak ada satupun yang bisa menjamin pasti. 没有一个人可以有把握的说一定会， Mungkin kita masih bisa melewati itu. 可能我们还能够经过这个期限。 Tetapi kalaupun karena kedaulatan Tuhan, karena kuasa Tuhan, kita harus lebih dulu berakhir hidup kita di dunia ini. 如果上帝的旨意说我们已经结束了我们在世上的日子， Tapi satu hal yang pasti kepada kita, 但是有一件事是确定的， kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 上帝的慈爱从亘古到永远， Yang paling 永远 penting, 长存。 kita menyediakan hati kita untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. 最主要的是我们要保守我们的心仍然与神亲近。 Walaupun secara fisik kita bisa kena penyakit, bisa ada keterbatasan. 虽然我们的肉体上我们可能会生病会软弱， Tapi tidak membatasi anugerah Tuhan yang berkelimpahan itu mengalir dalam hidup kita. 我们的有限不能够拦阻神那无限的慈爱。 Mari kita tetap menatap dengan penuh keyakinan dan iman sepenuhnya kepada Tuhan. 所以我们要以信心来注目上帝，来仰望上帝， Karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. 因为他是掌管我们生命的主。 Kita dengan optimis akan menjalani tahun depan bersama juga dengan Tuhan. 我们以积极的态度去踏入新的一年。 Kita tetap dibutuhkan kehadiran kita untuk menjadi panutan dan teladan bagi anak cucu kita atau generasi muda kita. 如果上帝还给我们时间，我们要在新的一年里面成为一个对家人一个好榜样。 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. 愿神帮助赐福我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa dan sekaligus doa syafaat. 我们一起来祷告。 Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dari dahulu Engkau sudah berkarya sejak alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Sejak penebusan dan penyelamatan dan pembebasan umat pilihan-Mu, bangsa Israel, dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Tuhan untuk menduduki dan mewarisi tanah perjanjian yang dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Bahkan bukan hanya kisah sejarah masa lampau bagi umat Israel, tapi juga berlaku secara relevan bagi dunia, bagi kami, manusia ciptaan Tuhan. Melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, melalui kedatangan-Mu ke dalam dunia yang berinkarnasi menjadi manusia, Engkau telah menyelamatkan dan menjadikan kami sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, jagalah iman kami dan tambahkanlah iman kami kepadamu. Terutama kami yang sudah lanjut usia ini, yang sering kami mengalami kendala dan keterbatasan secara fisik,
secara sosial. Walaupun kami sering mengalami kesepian, bahkan juga mengalami sakit penyakit secara jasmani. Namun, jagalah hati kami, iman kami, untuk tetap melekat kepada Kristus, Sang Juru Selamat dan Gembala kami dan sahabat kami. Berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara kami yang karena kelemahan fisik, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan tetap jaga kesaksian hidup mereka dan keteladanan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi badai COVID-19 yang masih belum berakhir, bahkan ada berita-berita yang juga mengkhawatirkan adanya mutasi virus ini. Tuhan, tolonglah upaya-upaya dari berbagai pihak dengan pengobatan, dengan perawatan, dengan vaksinasi, dan upaya-upaya pencegahan dan antisipasi yang lain. Jadikan itu sebagai sarana untuk mengakhiri penyebaran virus ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin dunia. Berikan juga kesabaran dan juga kedisiplinan kepada seluruh umat dan bangsa-bangsa dimanapun mereka berada, termasuk di bangsa kami, Indonesia. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari dan tahun ke depan ini. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap setia menjaga kami. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan untuk selama-lamanya. Selalu baru setiap hari. Tolong kami untuk terus hidup, menyandarkan diri sepenuhnya kepada anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Berkati gereja kami dari generasi ke generasi, mulai dari yang paling muda sampai kami yang sudah lanjut usia ini. Kami bisa tetap menjaga kerukunan, kedamaian, keutuhan, kasih persaudaraan yang harmonis. Sehingga dengan modal kasih yang Tuhan anugerahkan itu, gereja kami tetap bertumbuh dan tetap sehat secara rohani, untuk kami bisa terus menyaksikan kebaikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati Susu AI dan saudara-saudara semuanya. 谢谢杜牧师的正道，希望我们每一个弟兄姐妹们，不单单听神的话语，而且我们要把神的话语行出来，在我们的生活上，成为多人的祝福。结束崇拜会之前，我们来再唱一首诗，述算主的恩典。我们要述算主的恩典，一整年的2021年。Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau bertengkar akan karyanya. Hitung berkat
bersatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. 这个时候，我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。弟兄姐妹，今天的年终崇拜就到此为止。愿神祝福弟兄姐妹们，明天进入新的一年2022年，恭祝大家新年蒙恩，爱主更深，爱人更多。我们明年再会。